merupakan mangsa penderaan seksual, menunjukkan dia diseksa secara brutal, di mana dia ada jumpa objek iaitu timun dan terung yang dikatakan dimasukkan ke dalam kemaluan adik Nurina. Buat korang yang tak tahu tu, pada tahun 2007, 20 Ogos 2007, Satu Malaysia digemparkan pembunuhan kejam ke atas arwah adik Nurin Jazlini, yang mana dia adalah mangsa kerakusan manusia yang berhati binatang dan syaitan. Bila aku dengar balik cerita ni, sedih. Sebab pada waktu tu, masa adik Nurin ni, kes ni berlaku, banyak kes masa tu kanak-kanak hilang bawah 12 tahun ke bawah dikaitkan dengan kes pedofilia. Pedofilia ni adalah nafsu yang suka kepada kanak-kanak kecil. Dengan kes culik van putih. Masa tu mana van putih, semua orang agak trauma lah. Dan masa tu family semua agak takut nak bagi anaknya keluar dari rumah tanpa kebenaran orang tua. Malaysia telah digemparkan dengan kejadian pembunuhan yang paling kejam, di mana kisah tragis ini adalah melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun dan dilahirkan pada tahun 11 Februari 9 tahun 1999. Nama penuh adik dia adalah Nurin Jazlin Jazimin. Okey. Dia adik-beradik ada 3. So dia anak kedua. Okey. Pasangan kepada Jazimin Abdul Jalil umur 33 dan Nora Aizil Mustaman iaitu umur 35 lah. So ia merupakan detik hitam lah berlaku dalam hidup adik Nurin Jazlin, yang mana umur 8 tahun di situ adalah satu penyiasatan yang tidak terperi. Kalau waktu tu, kalau yang masih pernah dengar kes ni, selain daripada kes Mona Fendi, bagi aku kes ni yang paling begitu terkesan lah. Kalau aku sendiri ada anak, aku tak boleh dapat bayangkan lah. Sampai ke sekarang pun aku masih keadaan sedih tu ada lagi lah. Cuma kita boleh titipkan doa, sedekahkan Al-Fatihah kepada adik Nurin. Adik Nurin ni masa tu umur 8 tahun. Dia kat sekolah setapak KL. Dia ada kawan baik dia, Nur Ainah bin Muhammad Nur, yang mengatakan adik Nurin ni merupakan seorang yang suka tolong orang, suka membantu, friendly sekolah. Nurin ni mempunyai rambut yang cantik, terurus, dan dia suka mengumpul hobi lah. Itu ada klip rambut. Selalu dia beli kat pasar malam lah. Okey. Orang kata nak jadikan kodok dan kadar lah. Benda ni kita tak boleh nak lawan takdir. Sampai sekarang kita jumpa lagi pembunuh dia. Itu yang sangat sedih lah. Walaupun menggunakan satu digital yang masih sampai overseas benda di kes ni, tapi tak dapat diselesaikan. Setiap minggu boleh dikatakan dia suka pergi ke pasar malam untuk mengumpul klip rambut tu. So kat sini kita boleh nampak hobi dia memang perempuan, mungkin lebih kepada penjagaan yang rambut, mungkin make up. Detik hitam lah yang telah berlaku kat adik Nurin, dan seluruh rakyat Malaysia sangat terkesan dengan kes ni. Selalunya adik Nurin ni pergi pasar malam akan ditemani oleh mak, ayah ataupun kakaknya sendiri pergi ke pasar malam. Sebabkan jarak dia antara pasar malam dan rumah tidaklah jauh sangat, meminta kebenaran untuk pergi ke pasar malam seorang dirilah tanpa ditemani ibu ataupun kakaknya sendiri. Masa pergi pasar malam tu, ibunya membenarkan saja sebab keadaan tu tak jauh daripada rumah, pasar malam dan rumah. Adik Nurin ni mempunyai satu masalah jantung dan darah tinggi. Masa pergi pasar malam tu, hampir lewat malam tak balik-balik lagi. Mak, ayah dia, kakak dia pusing semua satu malam mencari setiap tempat, setiap sudut, setiap pergerakan, setiap kawasan-kawasan pasar malam tu. Tak jumpa. Cari-cari tak jumpa dan akhirnya berbuat ke report polis lah. Ada yang mengatakan masa kejadian tu, ada yang melihat nampak van putih. Dia bercakap van putih yang orang kaitkan dengan semasa tu kejadian banyak kes budak-budak ni hilang. Tak silap aku berbelas-belas kes lah dalam masa waktu yang lebih kurang sama. So ada yang melihat nampak adik Nurin ni ditarik oleh 2 orang pemuda lingkungan umur dalam 20-an macam tu. Dengar bunyi tak nak jadilah. So cerita ni sangat-sangat menjadi tular lah, viral masa tu di seluruh Malaysia. Boleh katakan setiap hari
keluarkan berita berkenaan Adik Nurin dan Dada Akbar lah, dan menjadikan kes adik ni adalah kes terbesar dalam Malaysia, sampaikan menjanjikan reward sesiapa yang dapat berjumpa Adik Nurin ni akan mendapatkan satu ganjaran lah. So total dia lebih kurang tak silap aku dalam berpuluh ribu jugalah. Dan masa tu poster Adik Nurin tu bersepah-sepah ditampal setiap tempat, lagi-lagi di kawasan rumah dia, setapak dan kawasan KL. Kes tu banyak tau, kes penculikan kanak-kanak tu. Mak bapak masa tu family jadi panik lah. Ada seorang Chinese, dia ada jumpa satu bag macam bag gym lah. Kemungkinan dipikirkan mungkin kawan dia punya. Sampaikan dia tunggu kawan yang datang, dan dia adalah orang yang pertama yang dibuka zip tu. Adalah penemuan sepasang kaki. Buat panggilan polis, dikatakan suspek mangsa pembunuhan Adik Nurin, dan polis dah telefon untuk pengecapan mayat ke Hospital Kuala Lumpur. Orang tua Nurin ni yakin yang dikata itu bukan anak dia masih hidup. Untuk giginya yang ada macam space dan bekas lukanya di kaki sepatutnya tak ada. Jujur, pihak polis telah memaklumkan penemuan beg berisi mayat seorang kanak-kanak tanpa surat benang. Hancurnya hati ibu dan ayah, di mana ujian DNA mengesahkan mayat itu adalah mayat Nurin Jazlin. Dan berdasarkan bedah siasat, di mana Nurin merupakan mangsa penderaan seksual berikutan kecederaan di dalam tubuhnya dan menunjukkan dia diseksa secara brutal, di mana dia ada jumpa objek iaitu timun dan terung yang dikatakan dimasukkan ke dalam kemaluan Adik Nurin. Kejam korang, Allah, bangsa. Di Twitter ada yang mengatakan seorang lelaki yang dikenali sebagai Aziz Al-Jafni merupakan sepupu kepada arwah Adik Nurin. Tweet lah mengenai kes arwah ni di Twitter. Di Twitter tu dia beritahu ketika itu ibunya sehingga tidak boleh keluar ke kedai kerana tidak sanggup melihat wajah Adik Nurin tu dipanggil sebagai Kak Ngah di muka surat akhbar. Mak dia sedih, sangat sedih, tak boleh keluar rumah. Bayangkan muka anak kau sendiri tampal di setiap tempat, dinding, CBE, stesen bas, semua tempat. Sedihnya. We love you Kak Ngah, semoga rohnya dicuci rahmat. Jasad ni selamat dikebumikan di perkuburan Muslim ibu kota di dalam kota lah. Pasukan polis terus menggerakkan operasi untuk mencari siapa suspek yang terbesar yang membunuh. Polis telah menangkap seorang warga Indonesia perempuan, menangkap tapi dilepaskan. Mesej katakan Nurin adalah dalam dakafanku, jagaanku. Polis trace lah nombor tu, ternyata dapat. So yang menguatkan katakan masa polis tu tahan, dia telan SIM card tau masuk dalam perut. Mungkin terlampau panik apa semua. Siasat punya pasal terus dilepaskan disebabkan mengatakan dia tak ada kena-mengena lah dengan kes Nurin ni. Dia ada masalah dalaman lah dengan polis sebenarnya. Dia ada kisah percintaan, cinta tak dibalas. Bekas Ketua Pilihan Negara kita Tan Sri Musa Hassan, biarpun kes ni dah 13 tahun dah berlalu, tapi dia masih segal. Dipetik daripada Sinarian pada 14 Jun 2020 sedang sedaya upaya mengesan pembunuh yang terlibat melalui CCTV kejiranan. Tetapi yang malangnya CCTV adalah terlampau kabur, sukar dikesan pendaftaran motosikal yang digunakan. So beg yang berisi mayat dibawa oleh si pelaku, suspek masih lepas. Tapi bagian tu sampel yang footage tu dibawa ke mereka, tetapi tidak berjaya juga. So apa yang kita peroleh daripada hasil siasatan kes ni, motif kematian adalah disebabkan pelaku seorang pedofilia. Macam aku cakap tadi, dia suka kepada kanak-kanak. Ada yang aku ada baca tweet ni, Twitter ni kata
Yang kes tadi aku cakap orang Indonesia dilepaskan tu, kita tak tahu, mana tahu benda tu ada udang di sebalik batu. Kenapa dilepaskan Indonesia sedangkan dia berani, dia mesej ugut-ugut pegawai polis tapi dia telah SIM card. So kat sini kita nampak agak pelik lah benda ni. So tapi lepaskan. Okey, yang kedua mengatakan kemungkinan aku dah baca parents mempunyai musuh disebabkan pembunuhan terlalu kejam. Yang ketiga aku cakap ni pedofilia. Pedofilia ni yang suka kepada kanak-kanak. Kau bayangkan kau kat tempat dia, apa kau rasa? Dipegang, diterkam, lalu diseksa, dibunuh, dan mayatnya masuk dalam beg dan dicampak. Sampai sekarang kes ni dah 17 tahun masih tak ada jalan penyelesaiannya.